Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Satu kejutan baru daripada Tok Guru Hadi Awang. Akhirnya dia mengakui perkara ini, iaitu dia kata PAS bukan rumah tumpangan politik. Itu kata Abdul Hadi Awang. Tetapi sebelum saya bacakan berita itu, saya ingin menyorot kembali kepada perjalanan politik PAS bersama dengan Tok Guru Hadi Awang. Kalau saya tak silap, PAS adalah antara parti yang paling banyak bekerjasama dengan parti-parti yang ada di Malaysia. Mula-mula dia bekerjasama dengan hampir semua parti dia pernah bekerjasama, termasuk DAP. Dan malangnya, tidak ada satu pun parti politik yang boleh bertahan lama dengan PAS. Buktinya UMNO yang begitu bagus pun, yang ada satu cita-cita, ada satu matlamat yang sama di dalam perlembagaan parti UMNO pun turut menyatakan bahawa tujuan sebenar parti UMNO itu ialah untuk menegakkan, untuk membela hak dan juga untuk mempertahankan hak-hak orang Melayu, orang Islam, dan juga untuk mempertahankan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Itu sama dengan PAS, tetapi UMNO pun tidak bertahan lama dengan PAS di dalam Muafakat Nasional. Akhirnya berpecah begitu saja. Dan sama juga dengan DAP pun sebenarnya pernah bekerjasama dengan PAS, tapi pun tak lama. PKR di dalam alternatif itu pun pernah, tapi akhirnya berpecah juga. Adakah kita akan lihat bersatu pun akan menikmati perasaan yang pernah dialami oleh Zahid Hamidi dan juga UMNO itu? Walaupun begitu ya tuan-tuan dan puan-puan, Abdul Hadi Awang, Presiden PAS, berkata PAS bukan rumah tumpangan politik. Itu kata Presiden PAS. PAS bukanlah bola yang boleh ditendang oleh pihak lain untuk berniaga politik dengan menjanjikan pangkat, harta, takhta, tegas Presidennya Tan Sri Abdul Hadi Awang. Sebab itulah Tok Guru Hadi Awang tak kisah sangat tentang pangkat, walaupun hanya diberikan sebagai duta khas ke Timur Tengah, dia tetap tenang dan rasa bersyukurlah kerana ada juga jawatan yang diberikan. Okey, itu baguslah. Tapi Zahid Hamidi kata siapapun yang bersama dengan parti itu pasti akan kena tendang. Betul lah, memang ngam lah ni. PAS bukan bola ditendang, tapi mungkin ngamkah? Betulkah dakwaan daripada Zahid, iaitu PAS ini suka tendang-tendang? Beliau berkata parti yang diketuainya itu bukanlah satu rumah tumpangan politik semata-mata untuk sementara waktu saja. Jelas ahli Parlimen Marang itu PAS akan tetap berpegang kepada konsep politik yang mana ia adalah sebahagian daripada agama dan tidak boleh dipermainkan. Okey, katanya diharamkan bagi semua pihak untuk memperalatkan agama Islam atau sesiapa sahaja yang cuba memisahkan politik daripada agama ini, kata Tok Guru Hadi Awang. Wow. Tambahnya lagi, politik merupakan alat kepada agama bagi melaksanakan seluruh ajaran dengan memelihara dan mempertahankannya, katanya menerusi satu hantaran di laman sosial Facebook pada Rabu. Sekali lagi, ini bolehkah disebut fatwa baru ini? Sebab diharamkan lagi. Perkataan haram, halal, semua itu memang dah biasa dengar. Dah biasa dengar daripada pemimpin-pemimpin, beberapa pemimpin tertentu. Sikit-sikit haram parti ini, sikit-sikit haram orang, dan macam-macam lagi lah. Okey, jadi pada masa yang sama Abdul Hadi menjelaskan PAS bersikap terbuka dan bersempadan menghadapi sebarang perubahan dari sudut pemikiran serta sikap manusia yang boleh berubah-ubah. Patutlah PAS pun boleh berubah-ubah juga. Baguslah. PAS perlu untuk sentiasa berubah-ubah mengikut peredaran waktu. Sebab itu dia boleh sentiasa berubah. Boleh bekerjasama dengan Muafakat Nasional, boleh bekerjasama di dalam Pakatan Rakyat, boleh bekerjasama di dalam Muafakat Nasional,
Perikatan Nasional, dan tak tahulah selepas ini bekerja sama dengan apa lagi. Dan tiba-tiba pula Hadi Awang pun memang sudah berubah fikirannya, menganggap sekarang Mahathir itu kawan dan juga setuju untuk sama-sama di dalam proklamasi Melayu. Itu baguslah, tahniah. Tambah beliau lagi, parti berkenaan juga ada bekerjasama dengan pihak lain, tetapi apabila melihat ia melanggar nas, prinsip dan strategi yang betul, PAS terus membatalkannya. Oh, begitu rupanya. PAS hanya mengadakan kerjasama dengan pihak yang berbeza ideologi, akidah agama, bersifat damai dan tidak menipu perjalanan politik, kata pemimpin itu. Katanya lagi, kerjasama yang dilakukan adalah berdasarkan titik persamaan kemanusiaan dan keadilan kepada semua tanpa melanggar prinsip Islam dan konsep yang menjadi kewajiban pahaman politik yang dikuatainya itu, ujar beliau. Mungkin juga ini kemungkinan sajalah pada pendapat saya, mungkin itulah yang dilihat oleh Tuk Guru Hadi Awang yang sekarang ini mungkin ada pada Mahathir, sehingga titik persamaan itu menjadikan satu faktor kepada Tuk Guru Hadi Awang untuk bersedia untuk bekerja sama dengan bekas musuh ketat ini. Bekas memang musuh lah dari dulu, tapi oleh kerana titik persamaan yang disebut itu, mungkin itulah dia bekerja sama. Jelas Abdul Hadi lagi PAS berada dalam keadaan terkawal dan tidak pernah dipermainkan atau ditipu oleh semua pihak. Katanya PAS tetap berjaya dari sudut kerjasama dan hubungan, malah tidak lemah dan mati apabila ia kerjasama dibatalkan. Ini betul jugalah, saya setuju juga dengan ini. PAS walaupun kerjasama dibatalkan, dia tetap kuat, dia tetap padu. Itu tak boleh dinafikan lah. Apabila ada pihak melanggar dasar parti, katanya, memaksa keluar daripada landasan Islam atau melanggar konsep yang wajib, seperti kewajiban untuk menegakkan negara Islam dan penganutnya oleh pihak lain, maka PAS tidak teragak-agak membatalkan kerjasama, jelasnya lagi. Okey, so harap-harap Bersatu dapat bekerjasama terus dengan PAS untuk membentuk satu pakatan pembangkang yang kuat kepada negara Malaysia supaya ada semak dan imbang. Tidaklah juga kerajaan suka-suka buat itu buat ini kan. Jadi kita tengoklah apa yang terjadi selepas ini. Menjadi misteri bagi saya, dan saya nak lihat bagaimana PAS boleh mengekalkan hubungan yang baik dengan Bersatu apabila PAS bekerjasama dengan Tun Mahathir. Kerana ya, siapa yang tak tahu, memang ada sejarah hitam yang terpalit di antara Tun Mahathir dan juga Muhyiddin Yassin. Ada sejarah yang betul-betul pahit untuk dikenang, untuk ditelan, untuk dihadam oleh Tun Mahathir di antara Bersatu dan juga Mahathir. Jadi kita lihat nanti apakah bagaimana caranya Tuk Guru Hadi Awang untuk mengekalkan keharmonian ini. Saya percaya ada cara, tapi kita tengoklah. Dan nanti Suara Rakyat berkembang di channel ini. Bye-bye.